Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tak ada isu apa. Sanksi dakwa SD sudah cukup, tunggu hari saja. Saya baca detail sedikit. Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor mendakwa PN sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah SD yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Menteri Besar Kedah yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu mengapa tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperolehi. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir di akhir kat komen macam biasa. Saya tak tahu. Cukup dah semua. Tunggu hari ya. Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muhammad Sanusi Mat Noor. Dia mendakwa katanya Perikatan Nasional sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Astaghfirullahalazim. Tak, saya kata astaghfirullahalazim. Aduh, gila apa dia orang membuat fitnah begini? Terus saya kata siapa yang berbohong ni? Kenapa rakyat perlu dibohongi? Program Datuk Seri Zahid Hamidi berada di Cameron Highland telah pun direncanakan lebih awal. Beliau semalam kebetulan melihat bagaimana tanah runtuh yang perlu diperbaiki dengan segera untuk lestari rakyat kawasan setempat. Dan waktu yang sama, beliau bertemu dengan ahli anggota warga UMNO. Warga UMNO. Sebab beliau dah berjanji akan turun menyantuni setiap bahagian. Dan semalam adalah programnya untuk menyantuni warga UMNO bahagian Cameron Highland. Sebab itu, menurut Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Warosti Wan Ismail, bahawa dia kata tuduhan kononnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan semua ahli Parlimen Barisan Nasional berkumpul di Cameron Highland untuk menyatakan pendirian sokongan kepada Perdana Menteri. Itu tak betul. Itu fitnah, saudara. Menurut Datuk Seri Dr. Warosti, penulis blog itu mengatakan macam-macam lah. Kononnya dalam keadaan sekarang ni kelang kabut lah. Tak ada. Yang ada beliau pergi ke Cameron Highland memang direncanakan sejak 2-3 minggu. Lebih awal lagi. Saya kena ingat pergerakan seorang timbalan Perdana Menteri dia mesti ada dalam seminggu lebih awal. Kerana pergerakan itu dari segi keselamatan, persiapan rakyat, pegawai dan sebagainya. Bukan kerana kononnya terdesak sangatlah. Ini memberi gambaran seolah-olah negara kita ni kelang kabut sangat. Jadi menurut Datuk Warosti, beliau selaku Menteri Besar Pahang, dia kata kunjungan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO Cameron Highland adalah sempena lawatan pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil susulan kejadian tanah runtuh Oktober tahun lalu. Jadi hasil lawatan itu beberapa keputusan mustahak yang menguntungkan rakyat juga dibuat. Kemudian disusuli program Jelajah Akar Umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Cameron Highland. Ini kena jelas, saudara. Tak betul laporan tu. Saya tiba-tiba saya melihat juga, saudara, bagaimana saya nampak macam-macam media, macam media Awani melaporkan. Akhirnya awal pagi ni saya pun terkejut juga, saudara, apabila media Awani melaporkan Perikatan Nasional menafikan dakwaan kononnya yang di-Pertuan Agong memberi perkenan kepada 118 ahli parlimen gabungan itu untuk menghadap Sri Baginda Baginda bersama akuan bersumpah masing-masing. Jadi pejabat Ketua Pemangkang saya memaklumkan kenyataan yang didakwa dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti yang ditularkan di media sosial adalah palsu. Jadi memanglah sebelum itu adalah kenyataan bertarikh 6 Januari yang tular di media sosial katanya bahawa Perikatan Nasional merafak syukur kerana usaha untuk menyelamatkan negara mendapat ihsan Sri Paduka Baginda. Saya kata saudara, apa benda lah dia orang ni. Memanglah sejak akhir-akhir sekarang ni macam-macam dilakukan. Tapi di sebalik kenyataan, saudara, kenyataan langkah Dubai, bahawa adanya SD, mula 118, naik 120, tiba-tiba saudara, ahli Parlimen Bukit Gantang
itu Datuk Syed Abu Hussein Al-Hafiz. Dia mengulangi kenyataannya bahawa katanya sekurang-kurangnya 8 orang lagi ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli parlimen terbabit dijangka katanya akan mengisytiharkan sokongan pada sidang parlimen akan datang. Ini kenyataan daripada Datuk Seri Syed Hussein. Di saat mereka mengatakan ada 118, 120, tiba-tiba sekarang ni kata Datuk Seri Hussein ada 7 dan mungkin 8 akan melafazkan sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa musim sesi persidangan parlimen yang bermula pada 26 Februari mendatang, saudara. Dan saya agak pelik lah saya kata. Ini memang saya kata pelik. Kenapalah masih didengung-dengungkan lagi. Contohnya, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muhammad Sanusi Maknong, dia mendakwa katanya Perikatan Nasional sudah mempunyai jumlah akuan bersumpah yang mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Astaghfirullahalazim, tak habis-habis lagi. Yang hormat, saya rasa mungkin malam letih sangat menyanyi maknanya saudara. Katanya dia sebenarnya saudara, beliau adalah sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional. Tapi dia tak ada pula nak memaklumkan serta perinci tentang jumlah SC itu. Tapi macam Presiden dia lah, cukup jumalah. Sudah cukup jumalah. Semua tunggu hari saja kata. Di sinilah saya katakan sekarang ni, siapa tipu siapa? Kenapa sanggup mereka menularkan kenyataan yang penuh dengan dusta? Apa matlamatnya untuk mereka berdusta, berbohong, menipu rakyat? Sebab saya kata sekarang ni, siapa tipu siapa sekarang ni? Di saat mereka menularkan kenyataan tersebut, Datuk Seri Syed Hussein dia kata ada 8 orang akan sokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi soal sekarang ni, kenyataan mana yang nak dengar? Kenyataan mana? Apakah kenyataan-kenyataan? Sebab Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga pun mengeluarkan kenyataan bahawa surat kononnya tular daripada pejabat ketua pembangkang itu adalah palsu katanya. Jadi sekarang terbukti sekarang ni mereka bermain tak. Ya, saya melihat mereka yang menggembar-gemburkan suasana ni bukannya pimpinan saya, kecuali Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi. Lain semua pemain-pemain media sosial. Soalnya apa mereka dapat? Kenapa diwujudkan suasana begini? Saya faham. Mereka berusaha untuk mewujudkan suasana di mana berlaku ketidakstabilan politik. Sebab Januari ini, kita hari ini dah masuk 7 bulan saya. Minggu depan pelaburan sudah pun masuk, mencurah-curah masuk ke negara kita. Jadi apakah ini merupakan tindakan melakukan sabotaj terhadap negara kita? Di saat kita mau memulihkan ekonomi negara, saat itu mereka melontarkan dalam begitu, apakah mau menggugat keyakinan pelabur? Saya bimbang kalau itu dilakukan. Saya tak tahulah bagaimana sejauh mana kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertegah ataupun tidak terhadap pencatut-pencatut ini. Dan sebenarnya, apa sebenarnya saya? Sedangkan saya, Tok Mat Hassan dah bercakap. Sebab nama beliau juga dikaitkan. Mula-mula kata Tok Mat Hassan calon Perdana Menteri. Bila dapat 120 akuan bersumpah daripada kalangan ahli-ahli parlimen, termasuklah daripada UMNO Barisan Nasional, calon untuk jadi Perdana Menteri adalah Tok Mat Hassan. Saya pun tepuk dahi saya. Mana mungkin timbalan Presiden UMNO sanggup mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh partinya. Dia bukan kaling-kaling jawatan sebagai timbalan Presiden. Hubungannya begitu akrab dengan Yang Berhormat Presiden Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu saya kena ingat, Tok Mat selalu pesan. Dia kata, kalau tak boleh jadi garam, jangan jadi langau. Kalau rasa nak ambil alih kerajaan, tunggulah PRU 16 nanti. Tapi nampaknya sekarang ni, macam-macam strategi diatur. Kononnya, move dan strategi untuk menumbangkan kerajaan Madani. Dan malahan, sekelompok agamawan politik pun, ya sepatutnya mereka tak sewajarnya menularkan kenyataan begitu. Saya melihat pimpinan daripada UMNO khususnya yang berada dalam kabinet
Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka mantap. Tak ada masalah. Tapi kenapa? Kenapa dikeruhkan suasana? Saya lihat saudara, matlamatnya lain tak ada. Adalah untuk mengkucar-kacirkan keadaan. Saudara, sekali lagi saya nak ulangi balik. Saya nak ulangi balik saudara. Sebab saya dah pernah lapaskan benda ni 2-3 malam dulu saya. Bagaimana kalau kita lihat gaji ahli-ahli orang politik saudara. Gaji menteri ada 60,000, gaji menteri besar, gaji ahli parlimen 52,000. Gaji ahli Dewan Negeri sampai 30,000. Saudara, begitu juga penjawat awam. Ada yang KSN dapat 40,000, KSU 30,000, yang JUSA A, JUSA C, JUSA B dan sebagainya dapat 30,000. Tapi gaji minima B40 berapa saudara? 1,500. Begitu juga kalau kita tengok pula GRC, CEO TNB ratusan ribu saudara, CEO Petronas ratusan ribu, CEO Maybank, CEO Khazanah, CEO Sam Debi, CEO CIMB, semua main ratus ribu. Rakyat dapat apa? Orang politik yang menjadi yang berhormat, menteri dan sebagainya, dan mereka sekarang bergelar sebagai ahli parlimen, puluhan ribu mereka dapat. Rakyat dapat apa saudara? Yang sibuk sangat mewujudkan suasana ini seolah-olah kerajaan yang hari ini dalam keadaan tidak stabil, akan berlaku peralihan kuasa. Apa anda dapat bila anda melontarkan cerita itu? Saya khawatir kadang-kadang anda boleh tersalah langkah. Kesan daripada salah langkah itu, akhirnya anda mungkin dijemput untuk berada di Bukit Aman. Bagi tuduhan mengkhianati negara. Malahan bila saya baca kenyataan-kenyataan, dulu Yang Muhammadiyah Sultan Ibrahim yang bakal mengangkat sumpah sebagai Yang Tuan Agong pada 31 Januari. Baginda sebenarnya telah pun memulakan akan mulakan tugas pada 13 Januari. Baginda dah jelaskan. Baginda lebih banyak masa untuk memikirkan soal Johor. Bukan nak jumpa dengan orang, bukan nak jumpa ahli politik yang sekat tiang ni. Baginda mahu menyelesaikan macam mana pentadbiran Johor sebelum baginda berada di Kuala Lumpur. Maklum sajalah apabila baginda menjadi Tuan Agong, tentulah masanya akan banyak dihabiskan di Kuala Lumpur. Jadi sebelum itu nak diselesaikan satu persatu di negeri Johor khususnya. Itu matlamat tuanku. Jadi tuanku dah bagi tahu tak ada langsung ruang untuk orang politik ni nak serah pada tuanku. Untuk aku bersumpah dan sebagainya. Tak ada. Tapi itulah yang dimomok-momokkan. Kenapa saya? Sebab itu saya tanya, siapa yang berbohong? Siapa yang berdusta? Siapa yang mencipta dusta? Bagi saya mudah saya adalah kerana mereka mahu menutup keadaan gelojak di hati mereka sebab Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah akan naik mahkamah 18 Januari. Sebab itu disebut 18 Januari ini nanti akan berlaku ledakan dan sebagainya. Sebab dia akan menghadapi mahkamah pada 18 Januari. Debaran itu Tuhan saja yang tahu di hatinya. Saudara, kemudian pihak SPRM sudah pun memulakan siasatan satu persatu. Bukan hanya melibatkan pimpinan tertentu, saudara. Kalangan orang keliling pak menteri pun sudah disiasat, saudara. Saudara lupa ya, saya pernah bercakap, saya pernah mengatakan bahawa SPRM sudah pun melengkapkan siasatan sekitar dalam 200 siasatan terhadap pemimpin tertentu dan kertas siasatan itu berada di pejabat peguam negara. Itu keadaan saya. Sebenarnya mereka mencipta naratif sebegitu. Sebab saya katakan siapa yang berbohong. Kenapa mereka perlu berbohong? Kenapa mereka menipu rakyat? Supaya pemikiran rakyat dipesongkan daripada isu yang sedang bergelumang sekarang ini apabila kerajaan Madani sedang membogilkan satu persatu kebejatan, penyalahgunaan kuasa, korupsi, kronisme, nepotisme, amalan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu, pimpinan terdahulu.
Itu sebenar-benarnya saya rasa keyakinan saya sebegitu. Jadi sebab itu dibuat, dicipta rekayasa, kononnya kerajaan akan jatuh. Saya rasa sebenarnya ini tidak akan melemahkan. Saya nak bagi tahulah, apa saja pun yang mereka cuba lakukan, naratif mereka untuk melemahkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia tidak akan berjaya, saudara. Tidak mungkin. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sentiasa tegas. Saya tengok gambar saudara. Bagaimana Datuk Ismail Sabri berada di Mekah saat mereka mengatakan ada langkah Dubai. Cuba tengok wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim, saudara, berpeluk tubuh, relax saja, saudara. Dia relax, saudara. Dan hubungan antara Datuk Ismail Sabri dengan Presiden UMNO akrab, saudara, tak ada masalah. Melainkan kalau dia cuba berbohong, tak tahulah. Berlakon depan okey, belakang tak okey, saya tak tahulah, saudara. Tapi saya melihat kalau hubungan yang dijalin begitu akrab di tanah suci Mekah, saudara, bukan main-main. Tak tahulah kalau di Mekah kamu menipu, munafik lah, saudara. Kenapa kau baca detail sedikit ni? Menteri Besar Kedah juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperolehi. Cukup sudah jumlah SD semua. Tunggu hari saja, katanya ketika ditemui selepas majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah Padang Terap di Dewan Tunku Putera di sini hari ini. Tuan-tuan, kalau kita nak layan dengan PN ni tak tahulah. Hari-hari dia orang dah cukup jumlah tapi tak tahulah. Tak habis-habis tarikh dia orang angkat sumpah ni. Yang terbaru ni 18 Januari pula. Sebelum ni 31 Ogos lah, 80 Ogos lah. Tak habis-habis. Akhirnya mari terus menyokong kerajaan berbadan Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.